Madad ini syirik sebenarnya nak terangkan dengan hujah-hujah yang dinyatakan oleh para ulama kita. Okey. Antaranya ialah idza sa'alta fas'alillah. Kan dalam hadis Nabi yang sahih, okey, sekiranya kamu bertanya maka memintalah, maka mintalah daripada Allah. Okey. Amman yujibul muttarra idza da'ah. Dan siapakah yang akan, okay, dan siapakah yang akan yujib, maknanya menerima dakwah ataupun doa. Al-muttar, orang yang berada dalam kesempitan. Idza da'ahu, sekiranya orang itu berdoa meminta kepadanya ataupun meminta daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi itu antara dalil-dalil Al-Quran banyak yang menunjukkan kita kena minta daripada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan, Allahumma aghithna. Ya Allah, berilah pertolongan ataupun turunkanlah hujan. Ghaith antara maksudnya adalah hujan, pertolongan. Okey. So macam mana? Nabi sendiri mengatakan demikian. Apakah kita nak minta daripada Nabi? Okey. Dan satu lagi kita perlu perhatikan. Di zaman Umar bin Al-Khattab, bila wujudnya kemarau, Umar bin Al-Khattab mengatakan, kunna natawassalu ilaika, kan dulu kami bertawassul kepadamu ya Allah binabiyina, dengan nabi kami. Okey. Tapi sekarang kami bertawassul dengan ammi nabiyika, dengan pakcik nabi kamu ataupun rasulika ya Allah, kan, wahai Tuhanku. Okey. Kemudian Umar minta Abbas untuk ke depan dan doa. Okey, jadi Abbas pun berdoa meminta hujan. Daripada sini kita faham cara nak tawassul adalah antaranya tawassul dengan doa orang yang saleh, bukannya dengan badan orang tu. Okey. Dan yang berlaku zaman Nabi pun, para sahabat minta Nabi doa, bukan minta daripada Nabi. Okay. Dan kena bezakan. Sekarang ni dia timbul macam-macam syubhat. Bezakan, kita perlu bezakan antara meminta pertolongan daripada orang yang hidup dengan meminta pertolongan daripada orang yang mati. Okay. Dan bezakan juga antara hidup dunia dengan hidup alam barzakh. Ini dia confusion, kan, dia salah faham yang banyak, kecelaruan kat sini. Yang dia kata kan apa dia? Ayat yang mengatakan bal ahya, bahkan mereka itu hidup, inda rabbihim yurzaqun, di sisi Tuhan mereka mendapat rezeki. Kan hidup, depa tak mati, depa hidup. Kan? Apa salah kita nak minta tolong daripada orang yang hidup? Antara semua dok mengatakan, kamu semua mengatakan tak boleh minta tolong daripada orang yang dah mati. Mereka ni hidup, ni dalam Quran. Dan mereka hidup dalam alam apa? Dalam alam barzakh. Okey, alam barzakh lain dengan alam dunia ini. Itu pun saya rasa satu benda yang pada kita jelas, kan. Kehidupan tu banyak. Antaranya kehidupan ni dunia, kehidupan yang sebelum tu sikit, iaitu dalam janin, kan, kehidupan dalam perut ibu. Kehidupan sebelum tu lagi, kan, iaitu di dalam syurga sana. Okey. Kemudian barzakh pula. Lepas barzakh apa dia? Kehidupan akhirat. Okey, jadi itu semua dalil-dalil menunjukkan orang yang dah mati namanya mayyit. Abu Bakar As-Siddiq, bila dia dengar, dapat berita bahawa Rasulullah wafat ataupun mati. Okey. Masuk tengok, kan, masuk masjid, melihat Umar radhiyallahu anhu ya'idun nas, kan, maknanya memberi amaran. Siapa yang kata Muhammad telah mati, aku penggal kepala dia. Dia telah pergi sebagaimana perginya Isa ataupun Musa, dia akan kembali semula. Okay? Jadi kadang-kadang bila kita dapat satu berita yang begitu kuat impaknya, kita mungkin tersedih dan kita mungkin menyebut sesuatu yang di luar kawalan kita. Itu berlaku pada Umar radhiyallahu anhu arda. Abu Bakar bagaimana? Seorang yang begitu hebat, As-Siddiq. Umar adalah As-Syahid. Siddiq tinggi lagi daripada syahid, lagi hebat. Masuk, dia tengok Umar, dia biarkan je. Dia masuk ke dalam rumah Aisyah, tengok Rasulullah memang dah wafat dah. Okey. Orang memang kalau dah biasa tengok orang hidup, orang mati, dia boleh bezakan antara yang hidup dengan yang mati. Tengok tu, terus Abu Bakar mengatakan, tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah.
engkau berada dalam keadaan yang tayyib, iaitu keadaan yang baik. Okey, semasa engkau hidup dahulu wahai Rasulullah, dan semasa engkau mati sekarang wahai Rasulullah. Okey, wala yudhiqaka Allahu al-mauta marratain, itulah maksudnya lebih kurang, dan Allah tidak akan merasakan kepadamu kematian 2 kali. Maksudnya apa? Tak seperti yang Umar dok cakap tu, memang kau dah mati lah wahai, kamu dah mati, ataupun tuan dah mati wahai Rasulullah. Kemudian Abu Bakar kucup di antara 2 mata Nabi SAW. Nampak tak? Maknanya apa? Mereka mengatakan dalam dunia dah mati dah, sebab tu diletakkan dalam kubur. Okay, kalau dia hidup dalam kubur, itu hidup barzakh lain. Okay, dan hukumnya tak sama dengan hukum yang masih hidup di dunia ini, boleh bergerak. Tak, bukan yang tu, tak sama. Okay, dan di situlah Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, naik atas dia keluar daripada rumah Aisyah radhiyallahu anha, rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala rislika ya Umar, wahai Umar, sabar dulu kan. Umar masih lagi memberi apa dia, dengan pedangnya tu, okey, dengan gagah kegagahan, keperkasaannya, okey, memberi amaran. Okey, Abu Bakar biarkan je. Abu Bakar bagi khutbah, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Jelas, amat jelas, sesiapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah mati. Wa man kana ya'budullah, dan siapa yang menyembah Allah, fa innallaha hayyul la yamut, maka sesungguhnya Allah hidup dan tidak mati. Okey, nampak? So kita nak ambil kat situ, fa inna Muhammadan qad mat, sesungguhnya Muhammad telah pun wafat. Jadi hukum dia dah lain dah, tak boleh lagi wahai Rasulullah tolong doa untuk saya, tak boleh. Okey, meminta sesuatu yang tak boleh dibuat, okey, boleh, okey, menjatuhkan kepada syirik. Kan, minta kubur buat sesuatu, minta pokok, tolonglah pokok, kan, aku lama tak dapat anak ni, kan, okey, aku nak peluk-peluk engkau sikit pokok supaya aku dapat anak. Mungkin tak pada pokok lah, mungkin pada apa? Pada kubur. Ada kubur tu, pegang kubur ni dapat berkat, pegang kubur tu, pegang badan kita, berkat kita. Ini kalau tak syirik pun dia khurafat. Okey, khurafat ni satu maknanya khurafat ni benda yang tak masuk akal. Okay, yang tak masuk akal, tak logik, tak masuk akal. Okey. Jadi nak minta tolong, hadis-hadis dan sebelum itu lagi ayat-ayat Al-Quran jelas menunjukkan kalau nak tanya, nak mintalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis Nabi juga begitu, para sahabat juga begitu. Okay, para sahabat tak pergi pun, padahal kubur Nabi sebelah tu je. Kenapa tak pergi? Ya Rasulullah, madad kan? Tak ada kan? Ini zikir saya buat sendirilah kan. Ya, wahai Rasulullah, madad, tak ada. Okay, satu lagi masalahnya, kalau kita kata madad ya Rasulullah itu betul, apakah kita nak mengatakan madad ya Husain itu betul? Ini satu soalan saya rasa susah orang nak jawab ni. Pasal kalau dia kata madad Rasulullah betul, okay, dan kita boleh minta daripada para wali, tiba-tiba belakang satu kereta ni madad ya Husain, nak kata apa? Betul lah Ustaz, dah Rasulullah betul ni, betul lah. Masalah lah kita. Okay? Kita dah jadi satu, kita dah, yalah, bila dah jatuh dalam satu lubang, nak jatuh lubang satu lagi, habis lah. Jangan jatuh dalam mana-mana lubang, jalan tengah-tengah. Okay? Madad ya Rasulullah tak boleh, kerana Rasulullah dah wafat, dan kita minta daripada Allah terus. Okay? Nabi pun sebut ya gulam idza sa'alta fas'alillah, wahai gulam, kalau, iaitu Ibnu Abbas, wahai gulam, kalau engkau nak mintalah daripada Allah sahaja. Okey, so itulah jawapan yang ringkas saya nak berikan di sini. Kalau siapa di kalangan ahli sunnah ni nak kata madad ya Rasulullah ni, dia akan berakhir dengan, nantilah tengoklah, dia akan terpaksa menerima madad ya Husain. Okey, pasal Husain pasti adalah wali Allah. Okey, dan yang mengatakan madad ya Rasulullah ini boleh, mereka mengatakan bukan sahaja Rasulullah, para awliya juga hidup. Dan bila para awliya hidup, kita boleh minta. Okey. So begitulah, itu syubhat-syubhat yang dinyatakan, yang sebenarnya kalau melihat kepada istidlal dah salah dah. Yang kedua, dalil pun, kalau dalil-dalil yang mereka guna kebanyakannya adalah dalil yang dhaif. Kalau sahih, istidlalnya salah. Sebab tu pentingnya manhaj talaqqi wal istidlal.